Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ada dengar tak? Okey. Dr. Ju baru dapat coklat ni lah. Skinny chocolate. Skinny chocolate. Sugar free, low carb, keto friendly, dairy free, halal. Baru dapat. Karbo dia berapa? Karbo. Sugar kosong. Cup 1 gram sahaja. Jom kita makan. Sebelum kita mula, kita makan dulu. Cuba kita Dr. Ju nak review sikit. Orang review, kita pun nak review sikit. Dengar tak? Waalaikumsalam. Raz. Kalau dengar, okey, dengar okey. Macam mana nak buka coklat ni? Nak makan tapi tak boleh buka. Ya Allah. Ini dia rupanya. Dark chocolate. Kita tunggu ramai lagi Bismillahirrahmanirrahim. Sedap, tak manis. Dr. Ju sebenarnya bukan penggemar coklat. Sedap. Boleh beli. Skinny chocolate. Untuk orang yang nak diet, boleh cari di DG Wellness website. Okey, dah ramai ke? Okey, dah ramai. Makan pula. Okey. Lagi sekali, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cakap mulut penuh. Okey. Topik hari ini adalah kenapa kaki kita bengkak. Sebab saya rasa ramai yang orang ada masalah kaki bengkak kaki. Jadi kadang-kadang bila travel jauh-jauh, naik kapal terbang ke, naik kereta ke, daripada Johor pergi Kuala Lumpur, sampai Kuala Lumpur kaki bengkak. Ada tak terfikir kenapa agaknya kaki bengkak? Adakah dia saja-saja jadi? Ataupun mungkin tiba-tiba bangun pagi kaki bengkak. Jadi kadang-kadang ramai yang muskil kenapa kaki bengkak ni. Jadi sebenarnya hari ni Dr. Ju nak bagi info lah sedikit kenapa kaki bengkak. Sebenarnya apa ada kat kaki? Kenapa kaki bengkak? Kaki bengkak disebabkan oleh ada air lah. Ada air yang keluar daripada salur darah. Sama ada salur darah tu salur darah venous ataupun mungkin salur darah limfa. Iaitu maknanya kaki bengkak tu adalah disebabkan oleh ada air dekat bawah kulit tu, dekat tisu-tisu dekat bawah kulit tu yang bukan dalam salur darah. Air daripada salur darah pergi kat bawah kulit. Kenapa benda tu berlaku? Kalau tengok basic lah, mula-mula kita cari dulu punca setempat. Maknanya punca yang berlaku dekat kaki tu saja. Kita jangan pergi jauh dulu. Maknanya kita pergi cari yang setempat dulu. Kalau yang setempat selalunya kaki bengkak, kita tengok jugalah. Kita kena tanya juga sama ada kaki bengkak tu sakit atau tak sakit.
Okey, kita pergi yang sakit dulu. Itu yang common, yang sakit. Selalunya mestilah jangkitan kuman kan. Jangkitan kuman, dan kalau sakit selalunya warnanya merah. Warnanya merah, dan kadang-kadang dia merah panjang, banyak kan, daripada kaki sampai ke betis. Itu namanya jangkitan kuman. Dia selalunya ada punca, sama ada dekat bawah kaki atau dekat depan kaki. Jadi jangkitan kuman tu instead of jadi bisul dekat situ, dia tak jadi bisul. Dia merembat masuk sampai ke atas. Itu dipanggil cellulitis. Itu jangkitan kuman. Itu semua orang tahu, sakit, merah, jangkitan kuman. Jadi kalau dia tak sakit, dia tak merah. Dia cuma bengkak saja. Kita kena tengok juga sama ada tu bengkak tu bila kita picit, lekuk, ataupun kita picit, diam aja, tak lekuk pun, naik tidak, turun tidak. Sebab dua-dua tu benda yang berbeza. Kalau ke tempat, selalunya kalau ada benda yang berlaku kat situ tu, kita kena tengok juga sama ada kemungkinan besar dia ada blok dekat dia punya saluran yang bawa makanan ke kaki, ataupun saluran yang daripada kaki bawa bahan-bahan yang kotor pergi ke jantung. Maknanya saluran darah, atau kita juga jangan lupa kita ada salur limfa. Jadi maknanya penyumbatan pada salur darah ataupun salur limfa yang menyebabkan sepatutnya darah dah pergi kat kaki. Ni contohnya kaki lah, darah dah pergi kat kaki, daripada situ dia akan balik semula kat jantung. Kalau ada penyumbatan, sama ada dekat kaki situlah, kat mana-mana tersumbat, ataupun dekat bahagian peha, ataupun dekat bahagian celah kangkang sana tersumbat, maka air tak boleh pergi ke jantung balik. Sebab air daripada jantung pergi ke kaki, bagi makanan pada kaki kita. Apa yang dah diambil, yang dah ambil, bahan-bahan kumuhnya dibawa pulang balik ke jantung. Kalau perjalanan nak balik ke jantung tu tak dapat berlaku ataupun ada masalah, selalunya adalah penyumbatan, maka air ataupun darah tak boleh pergi. Maknanya darah lambat pergi ke jantung. Bila darah lambat pergi ke jantung, apa berlaku? Air daripada salur darah tu pergi ke bahagian tisu-tisu dekat kaki, maka kaki kita bengkak. Jadi puncanya selalunya ada dua, sama ada penyumbatan pada salur darah vena, iaitu salur darah yang bawa jantung, darah pergi ke jantung, ada penyumbatan. Maknanya you all mungkin ada penyumbatan tu berlaku disebabkan oleh masalah-masalah stasis tadilah. Maknanya salur darah kita tersumbat disebabkan oleh darah beku dekat salur darah tu. Jadi bila ada masalah tu, darah tak boleh pergi ke jantung, dan air daripada salur darah keluar daripada salur darah sebab banyak sangat salur darah dekat situ, maka kaki kita bengkak. Itu penyebab pertama, iaitu masalah salur darah pada yang bawa masuk darah ke jantung. Kedua, mungkin you all ada penyumbatan salur darah, orang Melayu panggil salur darah putih. Salur darah kita ada merah, ada putih. Merah adalah salur darah yang berkenaan dengan jantung. Putih adalah salur limfa, iaitu salur-salur yang bertugas dalam badan kita sebagai satu network untuk jaga kita punya pertahanan tubuh. Jadi maknanya salur tu dia akan pergi ke limfa, dia akan tapis kalau ada kuman, tak ada kuman. Jadi kalau saluran limfa tu daripada kaki yang patutnya pergi ke atas tersumbat, itu pun menyebabkan kaki kita bengkak. Selalunya penyumbatan salur limfa adalah sama ada you ada kanser, limfoma ke apa-apa yang menyumbat salur limfa tu, ataupun yang paling sering adalah you dapat jangkitan cacing filariasis, ataupun yang menyebabkan kaki kita jadi elephantiasis, ataupun kaki kita jadi apa ya dalam bahasa Melayu, yang kaki bengkak macam gajah tu, dalam bahasa perubatan dipanggil elephantiasis. Penyakit tu adalah disebabkan oleh jangkitan satu kuman yang datang daripada nyamuk. Zaman dulu dekat Sabak Bernam banyak sangat orang sakit ni, daerah-daerah Selangor, sebab dekat nyamuk tu
datang daripada satu kiambang. Kiambang yang ada dekat sawah padi. Jadi zaman dulu-dulu waktu kita dulu tak tahu pasal penyakit tu, ramai orang yang kena penyakit tu. Orang Melayu panggil untut. Ya, untut. Itu pun kaki bengkak. Jadi kita kena bezakan. Selalunya kalau untut ataupun filariasis infection ataupun untut lah, orang Melayu senang cakap. Ada yang tak tahu ke untut tu apa, yang kaki besar macam gajah tu. Itu disebabkan oleh penyumbatan salur limfa. Dan selalunya bila dah ada tu, itu susah nak dirawat sebab bila dah jadi elephantiasis maknanya dah ada penyumbatan. Selalunya kalau nak rawatan, kita akan rawat pada peringkat awal sebelum adanya masalah penyumbatan tu. Jadi selalunya masalah untuk ni selalunya dia orang tak tahu dapat jangkitan tu. Kadang-kadang demamnya tak kuat, tapi efek kat dalam menyebabkan penyumbatan salur limfa. Itu adalah masalah-masalah setempat yang menyebabkan kaki bengkak. Jadi kadang-kadang kita kena bezakan ya, kena bezakan anda ni dapat yang mana. Itu masalah setempat, maknanya penyumbatan. Apa lagi penyumbatan yang menyebabkan kaki kita bengkak? Contohnya lagi satu, bila kita mengandung. Jadi kita mengandung, bawa perut besar, anak tu duduk dekat bawah, kita jalan-jalan, dia tekan kita punya salur darah yang ada dekat kaki, dekat peha ni. Jadi bila salur darah dekat kaki, dekat peha ni kena tekan, maka air darah lambat nak pergi balik semula ke jantung. Maka kaki bengkak. Siapa-siapa suri-suri rumah tangga kat sini yang tengah mengandung sekarang, kaki bengkak, senang je kurangkan pressure atau tekanan dekat kita punya salur darah dekat kaki tu, baring. Bila baring, baring selalunya orang yang macam ni bila tidur, dia tak ada tekanan dekat bawah, maka kakinya tak bengkak. Lagi satu, penyumbatan salur darah dekat bawah juga, mungkin you ada kanser dalam perut, mungkin kanser ovary, takut tu, ataupun kanser peranakan yang menyebabkan kanser tu merebak pada salur darah. Kita kadang tak tahu, tak sakit, tak apa, tapi tiba-tiba kaki bengkak. Rupanya salur darah kita disumbatkan oleh kanser. Jadi kanser ataupun ketumbuhan tu menekan salur darah ataupun mungkin masuk ke dalam salur darah, menyebabkan kaki kita bengkak. Dan untuk penyakit, untuk benda yang macam ni selalunya bengkaknya sebelah lah, sebab jarang orang ada kanser dua belah. Kecuali dia dah advance, dah sangat teruk, maka dua-dua salur darahnya tersumbat, maka kakinya dua-dua bengkak. Okey. Itu disebabkan oleh masalah setempat. Okey. Yang Dr. Ju nak ataupun lagi satu, mungkin you all ada kecederaan. Mungkin lepas aksiden, kaki bengkak sebab cedera. Cedera tu mungkin cedera pada otot, atau mungkin cedera pada tendon, atau mungkin cedera pada joint ataupun joint sendi. Itu juga menyebabkan kaki bengkak. Tapi hari ni itu semua orang mungkin ramai yang tahu, kecederaan, jangkitan kuman, yang penyumbatan tadi mungkin ramai tak tahu. Jadi awas kalau you all ada tiba-tiba masalah lain tak ada, tiba-tiba kaki bengkak sebelah. Pergi check all out. Kalau tak jumpa, buatlah MRI ke apa-apa, mana tahu ada ketumbuhan kat dalam perut. Okey. Yang Dr. Ju nak tekankan hari ini adalah kaki bengkak disebabkan oleh masalah lain, masalah general. General tu masalah dekat tempat lain yang menyebabkan kaki bengkak. Maknanya dia bengkak dua-dua belah dan kita picit lekuk. Keadaan tu dipanggil edema. Edema ataupun bengkak kaki. Ini bermakna air yang ada dekat kaki tadi, air yang ada dekat salur darah keluar dekat tisu. Kenapa dia keluar dekat tisu? Itu yang Dr. Ju nak share pada hari ini. Okey. Antara punca-punca utama kaki bengkak, dan benda ni selalu berlaku pada orang tua ataupun orang-orang muda yang ada masalah, sama ada dia ada masalah jantung, mungkin dia ada masalah buah pinggang, atau mungkin dia ada masalah hati. Selalunya kalau doktor tengok di tempat yang bengkak tu tak ada masalah
penyumbatan, maknanya doktor dah cek. Oh, ini bukan masalah setempat. Ini bukan jangkitan kuman. Ini bukan penyumbatan salur darah sebelah. Ini mungkin dia dah cek perut, tak ada ketubuhan ke apa. Dia dah buat scan, tak ada apa. Jadi, kemungkinan besar kaki bengkak disebabkan oleh masalah 3 tadi. Sama ada, you ada masalah jantung, you ada masalah buah pinggang, ataupun anda ada masalah hati. 3 penyakit ini adalah penyebab terbesar kenapa kaki kita bengkak. Okey, Dr. Ju nak cerita dulu. Yang pertama, penyebab pertama kenapa kaki kita bengkak yang ramai orang ada adalah disebabkan oleh masalah jantung. Maknanya jantung kita ada masalah. Itu sangat biasa. Dan terutama pada orang-orang yang dah berumur, pada makcik-makcik yang dah veteran. Dia pergi naik kereta daripada Kuala Lumpur pergi ke Labis nak jumpa Dr. Ju. Sampai Labis, kaki bengkak. Itu mungkin makcik ni yang pertama ada masalah jantung. Kita cerita dulu pasal masalah jantung. Jantung adalah satu organ yang pump darah daripada jantung pergi dekat kita punya seluruh badan. Dia pergi dekat dia pump pergi dekat paru-paru, daripada paru-paru darah diisi oksigen dan dimasuk kat jantung balik, dipump ke seluruh badan. Daripada jantung, dipump darah pergi dekat perut kita, pergi ambil makanan-makanan daripada perut, daripada hati, daripada benda yang ada menyediakan makanan untuk darah tu, dan darah tu yang ada makanan yang kaya dengan makanan tu pergi dekat jantung, dan jantung pump ke seluruh tubuh. Jadi daripada seluruh tubuh pula jantung kita ambil bahan-bahan yang dah tak digunakan, makanannya dah diambil, oksigen dah dipakai, yang ada karbon dioksida saja, dan makanan-makanan yang ada bahan kumuh balik, dia pump balik masuk ke dalam jantung. Itu adalah guna jantung. Jadi jantung tu mengepam macam ni, dia mengepam macam ni. Jadi bila usia kita sudah maknanya bila kita sudah ada masalah jantung, mungkin sebab usia ataupun dia ada masalah jantung lain menyebabkan jantung kita mengepam tidak efektif. Kalau orang yang obes juga boleh ada masalah jantung, because jantung dia mengepam dah tak efektif. Kalau biasa dia mengepam macam ni, kali ini dia mengepam macam ni. Jadi, apa berlaku kalau bengkak macam ni? Darah yang ada kat jantung tak boleh habis keluar. Yang dekat luar pula tak boleh nak masuk sebab dalam jantung ada darah lagi. Jadi, maknanya keadaan tu dipanggil congestive cardiac failure, ataupun kita senang cakap kegagalan jantung. Maknanya jantung kita tidak mengepam dengan sempurna. Macam mana benda tu boleh berlaku selain daripada usia, selain daripada obesiti, mungkin disebabkan oleh penyakit-penyakit jantung. Mungkin you ada masalah sakit jantung disebabkan oleh jangkitan kuman, ataupun mungkin ada masalah sakitan jantung disebabkan oleh autoimmune disease, dan macam-macam penyakit jantung lain yang menyebabkan jantung kita mengepam tidak sempurna. Jadi keadaan tu dipanggil congestive cardiac failure, ataupun dalam kita selalu panggil CCF, senang CCF, maknanya kegagalan jantung. So, bila kita ada kegagalan jantung, apa yang berlaku? Darah tak boleh masuk ke dalam jantung dengan sempurna, dengan full, penuh. Jadi apa yang berlaku? Darah berkumpul dekat kaki. Jadi bila darah berkumpul dekat kaki, salur darah dekat kaki kita berat, penuh dengan darah. Biasa nak angkat pun berat. Dan darah tu sebab dia dah penuh, salur darah tu dah penuh dengan darah, jadi air dalam salur darah tu keluar dekat tisu-tisu dekat kaki. Itu sebabnya kaki kita bengkak. Jadi air banyak dekat kaki. Jadi bila kita picit-picit, kakinya lekuk sebab air ada dekat kaki. Ini juga boleh berlaku bukan sahaja dekat kaki. Air itu juga boleh keluar dekat perut kita. Jadi perut besar sangat perut, tapi bukan sebabkan gemuk, tapi perut penuh dengan air. Air itu adalah disebabkan oleh salur darah tadi penuh dengan air dan airnya meresap keluar.
Dan satu lagi, air tu juga boleh pergi dekat paru-paru. Maknanya dekat paru-paru dia nak balik semula kat jantung. Jantung tadi ngepam tak bagus. Jadi air yang pergi ke darah yang pergi ke jantung tu tak sempurna. Maknanya tak habis masuk ke jantung. Jadi air pun keluar dekat paru-paru. Jadi orang tu akan juga dapat air kat paru-paru. Jadi orang yang ada congestive cardiac failure ataupun masalah kegagalan jantung itu boleh kuat, boleh sikit. Kalau sikit, dia cuma kaki je bengkak. Yang banyak makcik-makcik kita, mak-mak kita, nenek-nenek kita ada tu mungkin yang sikit sahaja. Dia tak susah nafas, cuma kaki bengkak saja. Bila jalan-jalan kat mall, balik kaki bengkak. Bila tidur, bangun tidur kan kita rest, jantung macam tu, jadi kita baring macam tu, jadi darah tu senang masuk ke jantung. Jadi bila bangun pagi, kaki dah hilang bengkak. Sama juga dengan orang mengandung tadi, bila dia tidur, obstruction ataupun penyumbatan tadi tak ada, kakinya hilang bengkak. Jadi itu adalah penyebab utama kenapa kaki kita bengkak. Jadi untuk masalah-masalah kaki bengkak disebabkan oleh jantung sudah tidak efektif ataupun kegagalan jantung ataupun jantung tak berapa bagus, maknanya dia mengepam tak berapa bagus tadi. Kalau sikit dia tidak jadi masalah sebab kita tak ada susah bernafas, kita tak ada masalah perut besar ke apa, kita boleh jalan. Cuma bila kita jalan-jalan, kaki tergantung dalam kereta bengkak. Jadi itu rawatannya cuma rest sahajalah, rest, tidur, besok pagi dah okey dah. Okey, ataupun kalau teruk sangat, bengkak teruk sangat, boleh jumpa doktor, dia ada ubat bagi keluarkan air tu kot kencing. Jadi nama ubat tu Lasix. Jadi besok bila minum, air tu masuk balik ke salur darah, dia keluar ikut kencing, maka kita pun taklah kaki pun hilang bengkak. Itu kalau sikit. Kalau banyak, kadang-kadang maknanya dia memang dah betul-betul jantung dia fail, kaki dia dah bengkak, perut dia dah bengkak, paru-paru dah bengkak. Bukan itu saja masalahnya, usus dia pun bengkak. Kadang-kadang ubat makan tak jalan. Dia dah makan 2 biji ubat untuk keluarkan air pun tak jalan, 4 biji pun tak jalan sebab usus dia juga bengkak, kena air juga ada kat usus dia. Jadi serapan ubat juga tidak berkesan. Yang itu kena jumpa doktor, kena injek keluarkan air. Jadi sebenarnya semua penyakit-penyakit jantung tadi dia bergantung pada yang mana satu. Kalau dia serius, akan jumpa pakar dan dia akan rawat. Punca utamanya dia kalau dia ada jangkitan kuman, doktor akan rawat. Itu semua adalah pakar, adalah pekerjaan ni pakar punya rawatan lah. Dr. Ju cuma nak cakap, kalau you all ada masalah ni, maknanya you all ada masalah ni. Maknanya kalau you tengok sikit-sikit, tak perlulah nak panik. Kalau kaki bengkak sampai bila jalan-jalan bengkak, itu maknanya jantung you tak kuat sahaja. Jadi macam mana nak kuatkan jantung, itu kenalah belajar dengan Dr. Ju. Okey, itu masalah pertama. Maknanya jantung punya pasal. Maknanya masalah jantung boleh menyebabkan you ada kaki bengkak. Masalah cekak kat sini kebanyakannya jantung dia ada tak kuat. Mungkin sebab obes. Macam obes tu maknanya gemuk. Bila gemuk, badan jantung kita nak ngepam pun, ya Allah, banyaknya aku nak kasih makan pada badan aku, besarnya. Jadi lama-lama jantung kita ada masalah. Masalah jantung juga mungkin disebabkan oleh you kurang darah, anemia, darah merah kurang. Mungkin you ada thalassemia, mungkin ataupun you ada pendarahan kat mana-mana. Mungkin you ada apa lagi, tak cukup hemoglobin. Jadi darah merah tak cukup juga, sebab darah merah dia bawa oksigen untuk badan kita. Jadi bila badan kita tak cukup oksigen, jantung dia akan mengepam kuat sebab nak dapatkan oksigen banyak-banyak, nak bagi satu badan kita. Lama-lama jantung kita penat. Bila penat, dia mulalah tak boleh ngepam dah. You tahu tak belon kalau kita tiup, kembang. Kalau dia kembang je lama-lama, dia dah tak boleh kecut habis. Betul tak? Dia jadi luar, orang Jawa. Orang Jawa kata luar. Kalau dia luar, dia dah tak boleh ngecut habis. Jadi sama juga kita punya jantung. Jadi jagalah jantung kita. Jangan anemia.
Jangan rosakkan dia. Jangan bagi badan gemuk sangat. Nanti jantung kita penat nak kerja. Jadi dia cepat lemah. Okey, lagi satu. Kalau ada penyakit, rawat supaya jantung kita tak rosak. Okey, itu penyebab utama kenapa kaki bengkak. Sebab tajuknya hari ni kaki bengkak, bukan sakit jantung. Penyebab kedua kaki bengkak adalah bila kemungkinan ataupun bila anda ada masalah buah pinggang rosak. Buah pinggang rosak ada dua sebab kenapa kaki bengkak. Yang pertama, kaki bengkak disebabkan oleh kita punya buah pinggang ni sebenarnya gunanya untuk apa? Sebelum ni video Dr. Ju ada cakap bahawa kita punya buah pinggang gunanya untuk menapis kotoran. Kena tahu juga dalam salur darah kita yang banyak dekat buah pinggang kita melengkar-lengkar salur darah tu, dalam salur darah tu ada protein. Protein tu albumin, globulin, albumin lah. Jadi protein tu gunanya untuk apa dalam salur darah? Memang gunanya banyak. Tapi salah satu daripada guna protein dalam salur darah tu dia macam span. Dr. Ju dah cakap sebelum ni, dia macam span. Dia tarik air masuk dekat salur darah supaya salur darah kita jadi bulat, jadi tegang. Jadi salur darah kita jadi bulat, tak lembik. Tak lembik, bila lembik kan tekanan darah drop. Jadi guna protein tadi adalah untuk tarik darah. Untuk pesakit-pesakit yang ada masalah buah pinggang ataupun masalah buah pinggang rosak, apa yang berlaku? Protein tu bocor. Protein tu keluar pergi dekat kencing. Maka kalau you all check, kencing dah berbuih, bila check kali kencing ada protein. Kadang-kadang doktor nak tahu berapa banyak protein yang keluar. Kalau ada masalah buah pinggang dekat hospital, doktor suruh ambil you punya kencing 24 jam. Dia nak tengok 24 jam tu berapa gram kencing ada dalam kencing pula, ada berapa gram ada protein dalam kencing you. Jadi bila protein keluar dekat kencing, apa yang berlaku dalam salur darah kita kurang protein. Bila kurang protein apa berlaku? Span tadi tak cukup. Jadi air tak ada yang nak narik air pergi dekat salur darah. Jadi apa yang berlaku? Air keluar daripada salur darah pergi dekat kulit-kulit, dekat bawah kulit, dekat tisu-tisu bawah kulit. Dan especially dekat kaki. Sebab dekat kaki lah yang paling kita jalan kan, yang paling pressure tinggi. Jadi kaki bengkak. Jadi kalau Cik Kak ada kaki bengkak, jalan-jalan menafas macam biasa je, mungkin Cik Akak ataupun Abang ada masalah buah pinggang. Pergi ambil darah, pergi cek sama ada buah pinggang ada masalah ke tidak. Satu lagi, kenapa orang yang ada masalah buah pinggang ni juga ada kaki bengkak adalah sebab bila orang tu ada masalah buah pinggang. Daripada lecture sebelum ni Dr. Ju ada cakap, bila ada masalah buah pinggang, dia punya darah dia juga ada masalah anemia. Maksudnya darah merah dia kurang disebabkan erythropoietin ataupun hormon yang buat sel darah merah yang dibuat, hormon tu dibuat oleh buah pinggang ataupun kelenjar adrenal dekat atas buah pinggang tu, dia pun rosak juga. Maka darah merah pesakit buah pinggang tu rendah. Bila darah merah rendah, apa berlaku? Dr. Ju dah cakap tadi, jantung akan bekerja kuat untuk dapatkan more oksigen. Jadi jantung you juga akan madi masalah. You juga akan dapat masalah kegagalan jantung. Itu sebabnya orang-orang yang ada masalah kegagalan ataupun masalah buah pinggang yang ada anemia, darah tak cukup, selalunya doktor akan injek ubat untuk tambah darah. Sebab kalau kita tambah darah sahaja, tak ada masalah tidak akan berakhir. Sebab bila ditambah darah tu tahan berapa hari je, lepas tu habis balik. Jadi doktor akan injek rekomon ataupun ubat yang boleh menyebabkan darah kita buat sel darah merah sendiri, so that kita tak perlu tambah darah. Jadi itu adalah punca kedua kenapa orang yang ada masalah buah pinggang dia ada masalah kaki bengkak. Kadang-kadang teruk sangat bengkak kaki, maknanya protein dia banyak dalam darah dia, protein dia sangat
rendah sangat. Jadi masalahnya sekarang orang yang ada masalah buah pinggang ni tak boleh ambil protein tinggi. Kalau you ambil protein tinggi, lagi banyak you ambil protein, lagi banyak yang keluar ikut kencing. Lagi satu, kalau you ambil protein tinggi, urea you akan menaik, meroket, menyebabkan you toksik dan menyebabkan you macam-macam masalah disebabkan oleh keracunan urea disebabkan oleh protein yang you makan. Jadi orang yang ada masalah buah pinggang memang pening. Kalau you makan protein, habis you, sebab urea akan meningkat mendadak dan you kena dialisis dan you akan toksik kalau tak buat dialisis. Kalau you masalah sekarang, protein yang ada dalam badan pula keluar pula ikut kencing, menyebabkan masalah juga, menyebabkan kaki you bengkak. Okey, jadi semua orang buatlah blood test. Sekurang-kurangnya buatlah blood test setahun sekali. Buat ECG, cek sama ada you ada masalah buah pinggang atau tidak. Seterusnya, apa lagi masalah yang menyebabkan kaki kita bengkak? Masalah yang seterusnya adalah bila you ada masalah hati. Hati bukan jantung, hati ataupun orang ni panggil liver. Jadi hati juga nama lainnya liver. Liver atau hati. Hati adalah satu organ yang berada dekat sebelah kanan bawah paru-paru kita. Dia adalah organ yang terbesar dalam kita punya badan. Dan hati ni ada banyak kerjanya. Hati ni dia buat protein, dia buat dia metabolise ataupun dia yang hadamkan metabolise, dia yang mencernakan protein, dia mencernakan lemak, dia mencernakan karbohidrat, gula apa yang kita makan tu semua kemudian dia buat hormon, dia buat enzim, dia buat antibody, semua yang dibuat oleh hati. Jadi hati kita ada dalam 200 tugas untuk kita. Jadi hati ada satu saja. Buah pinggang tadi ada dua. Kalau rosak satu, sebelah boleh accommodate. Kalau cedera satu, kena buang satu, kita sebelah ada lagi. Jadi selalunya orang yang ada masalah buah pinggang, dia boleh dapat penderma. Kalau ada yang nak derma, yang sudi nak menderma. Hati ada satu sahaja. Dan kalau rosak sebenarnya susah nak dapat penderma. Siapa nak potong hati dia, dermakan kat orang lain. Ada mak bagi kepada anak, bapa bagi pada anak. Tapi kalau kita dah tua bangka je ni, siapa nak derma hati pada kita? It's not semudah itu. Jadi hati bila rosak menyebabkan protein dalam badan kita, sebab protein yang kita makan akan dimetabolise dalam kita punya hati. Jadi bila hati kita rosak, protein juga akan drop dalam kita punya darah. Jadi itu juga menyebabkan sama macam buah pinggang rosak tadi. Dan ini juga menyebabkan kaki kita bengkak. Jadi penyakit hati ni ada macam-macam. Mungkin yang paling sekarang ramai orang ada tanpa you all tahu, mungkin you ada masalah hati berlemak. Bila you ada masalah hati berlemak, maka hati you boleh rosak. Sekarang ni ramai orang ada masalah hati berlemak tanpa you all tahu. Sebab apa? Sebab you tak pernah buat investigation, you tak pernah ambil darah, you tak pernah pun nak ambil tahu. Hati berlemak maknanya adalah sel-sel hati tu, dalam hati kita banyak sel yang bekerja untuk kita. Ada beratus proses berlaku dalam hati. Bila sel-sel dalam hati kita ni ditawan oleh lemak menyeluduk masuk dalam hati kita, maka sel-sel dalam hati kita rosak. Mula-mula hati kita gemuk, penuh lemak. Keadaan tu dipanggil hati berlemak atau dalam bahasa perubatan dipanggil fatty liver. Jadi kalau kita tengok, you all boleh google macam mana rupa fatty liver. Hati kita yang patutnya cantik, you all tengok hati ayam kan, cantik coklat, dia akan jadi pink, penuh dengan berbenjol-benjol dan hati kita jadi bengkak sebab penuh dengan lemak. Kenapa benda itu berlaku? Puncanya adalah kita. Puncanya adalah kita. Sebab kita makan banyak benda-benda yang ada gula. Dalam gula, Dr. Jo dah cakap ada fruktos. Dan fruktos
bila berlebihan, fruktos ni sebenarnya metabolisme dia dalam hati. Jadi bila fruktos berlebihan, badan kita tak boleh nak buat apa dengan fruktos tu. Fruktos tu akan ditukar kepada lemak. Maknanya gula yang kita makan tu akan masuk ke dalam hati, dan dalam hati gula tu ditukar dalam bentuk lemak. Dan lemak tu sebenarnya sepatutnya disimpan dekat dalam sel-sel lemak, menyebabkan kita obes. Tetapi disebabkan lemak yang terbentuk tu terlalu banyak, lemak tu akan jadi ectopic fat, ataupun benda lain dipanggil dia jadi fat yang pergi kat tempat yang salah. Contohnya you mengandung, patutnya baby pergi kat rahim, tapi baby duduk dekat salur tube, atau baby pergi dekat dalam ovary. Itu dipanggil ectopic, menyebabkan tube boleh pecah, ovary boleh pecah. Sama juga dalam keadaan fatty liver ni. Apa yang berlaku adalah lemak yang patutnya duduk dekat kita punya sel kulit, menyebabkan kita obes. Lemak tu pergi dekat hati kita, menyebabkan hati kita penuh lemak. Dan hati kita telah ditawan oleh lemak, dan menyebabkan sel-sel dalam hati itu rosak, mati. Dan bila sel-sel mati, apa berlaku? Kita punya hati akan mengecut. Bila mengecut, hati kita rosak. Bila hati kita rosak, apa yang berlaku? Of course lah, semua proses dalam hati tak boleh berlaku. Dan ini menyebabkan protein dalam salur darah kita pun drop. Begitu juga bila hati rosak, menyebabkan tekanan darah yang pergi dekat hati juga sangat tinggi. Dan itu juga antara punca kaki kita bengkak. Jadi itu adalah penyebab utama kenapa hati kita rosak. Selain daripada itu, mungkin you ada hepatitis B. Dr. Ju tengok ramai yang datang klinik, Dr. Ju ambil blood test, dan Dr. Ju tengok tak ada pun antibody terhadap hepatitis B. Maka orang yang tak ada antibody terhadap hepatitis B ni akan senang dapat jangkitan hepatitis B. Kalau you ada hepatitis B, jangkitan hepatitis B, kanser dalam tangan. So, you tanda dia salah satu, you tak rasa apa-apa pun. Mungkin you tak pernah cek darah pun, tak tahu apa pun. Tengok kaki bengkak. Rupanya hati dah rosak. Tak pernah pun ambil tahu, tak pernah pun blood test. Jadi Dr. Ju nasihatkan semua orang sekurang-kurangnya setahun sekali buat blood test, buat cek darah untuk cek satu badan. Kalau Poliklinik Penawar Labis ni sangat murah, 120 untuk satu badan, sangat murah. Pergi tempat lain sangat mahal. Tapi you all boleh tahu masalah, sama ada you ada sakit buah pinggang, masalah sama ada you ada masalah hati, sama ada masalah jantung. Mungkin you boleh cek juga untuk kanser. Mana tahu you ada kanser ovary yang you tak tahu. Jadi benda-benda tu juga sangat-sangat important. Jadi you all semua tahu sekarang kan kenapa kaki you bengkak. Oh, akak ada kaki bengkak. Okey, mana satu agaknya. Jadi kalau yang ada masalah jantung tu, pergilah cek jantung, ada ubatnya. Kalau misalnya mungkin jantung you lemah, itu ada, you boleh coach dengan Dr. Ju. Ada cara macam mana you nak tingkatkan you punya jantung supaya dia kuat lagi. Sekarang PKP, buatlah coach online. Janganlah biarkan jantung you rosak terus. Nanti dah bengkak kaki, bengkak perut, bengkak paru-paru, bengkak muka. Sebab yang masalah buah pinggang tadi, dia sebenarnya ada acute, ada chronic. Acute tu maknanya you ada masalah, tiba-tiba buah pinggang you rosak. Tiba-tiba bengkak. Itu satulah, tiba-tiba susah nafas. Itu masalah acute namanya. Maknanya tiba-tiba you mungkin dapat jangkitan kat buah pinggang, ataupun tiba-tiba you dapat keracunan kat buah pinggang. Itu acute. Tapi kebanyakan orang ada masalah buah pinggang adalah chronic. Chronic maknanya berlaku sikit yang you tak tahu. Tak pernah pun jumpa doktor. Sebab semalam ada seorang yang jumpa Dr. Ju, dia ada masalah buah pinggang, dah tahap 5. Tapi sebelum tu dia tak pernah pun buat test. Sebelum tu jaga suami sampai suami dah meninggal. Tapi masalahnya sekarang buah pinggang dia dah tahap 5. Dah terlambat. Maknanya it's very difficult. Mungkin you boleh lah, tapi untuk tidak dialisis tu amat banyak lah benda yang nak buat. Yang pertama mahal, yang kedua terseksa, you kena diet macam-macam. Tapi kalau you peringkat awal, insya-Allah boleh kita Dr. Ju tolong untuk reversekan. Okay.
Itu saja perkongsian Dr. Ju untuk hari ini berkenaan dengan kaki bengkak. Tajuk dia kaki bengkak. Jadi ada tak apa-apa yang tertinggal? Kenapa kaki bengkak tadi Rasanya itulah antara yang sangat penting kenapa kaki kita bengkak. Selain daripada masalah biasalah, mungkin ada arthritis, rheumatoid arthritis bengkak juga. Tapi bukan disebabkan oleh masalah yang jauh. Yang sekarang ni yang masalah bengkak-bengkak biasa tu orang semua tahu, tapi ini bengkak tak tahu. Jadi you all dah dapat jawapan hari ni kan? Okey, itu saja untuk perkongsian hari ni. Jika ada apa-apa, bolehlah join Dr. Ju punya Telegram chat. Telegram chat dekat page Dr. Ju ni ada barcode, you all boleh scan ataupun ada link, you all boleh masuk, you all boleh tanya apa-apa pada Dr. Ju dalam Telegram. InsyaAllah bila Dr. Ju free, selalunya Dr. Ju akan jawab sendiri. Kalau tak free, kadang-kadang tim Dr. Ju pun jawabkan. Diorang juga ada ramai yang doktor juga, so tak ada masalah. Okey, itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.